Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kesempatan pada kali ini akan kita manfaatkan untuk meneliti ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan puasa dan juga membincangkan maksud puasa, tujuan-tujuan puasa seperti yang dijelaskan oleh ayat berkenaan. Kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya seperti yang kita telah ketahui, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Memang menjadi hasrat kita untuk mendapat setinggi-tinggi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, orang-orang yang akan mendapat kemuliaan setinggi-tingginya di sisi Allah. Dalam ayat yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mereka yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi seboleh-bolehnya kita berusaha untuk mendapat kedudukan setinggi-tingginya, kemuliaan setinggi-tingginya, kerana kemuliaan setinggi-tingginya itu akan mendapat anugerah yang terbesar dari Allah SWT. Jadi puasa ini menjadi antara jalan-jalan utama untuk kita mencapai darjat taqwa atau al-muttaqin. Menurut As-Sa'di, ketika memberi komentar ayat puasa ini, beliau menyatakan, fa inna as-siyam min akbari asbabit taqwa. Sesungguhnya puasa ini adalah sebab-sebab atau sebesar-besar sebab untuk membentuk takwa. Fa inna as-siyam min akbari asbabit taqwa. Jadi puasa ini menjadi faktor yang terbesar dalam usaha untuk membentuk takwa Allah. Kalimat dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, kalimat yang terakhir, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun dalam ayat ini bermaksud agar kamu beroleh takwa atau agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan tujuan puasa atau maqasidus siyam, iaitu untuk membina sifat takwa dalam diri manusia. Artinya puasa berdasarkan ayat ini bertujuan untuk membina ketakwaan. Berpuasa tujuannya ialah untuk kita memperolehi takwa, meningkatkan darjat ketakwaan. Memahami maksud ini atau maqasid puasa ini atau tujuan puasa ini akan membantu kita menghargai, memberi apresiasi yang lebih baik terhadap ibadah ini. Jadi kalau kita mengetahui apakah tujuan puasa disyariatkan, kita akan lebih memahami, lebih menghargai, lebih
mampu memberi apresiasi terhadap ibadah puasa ini. Dan ini akan membantu kita mengesan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang kita tunaikan dan memberi petunjuk tentang apa yang perlu dibuat bagi memperbaikinya lagi. Jadi memahami maqasidus siyam ini adalah penting untuk kita menghargai kehebatan ibadah ini dan membantu kita mengesan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah dan memberi kita petunjuk tentang apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tingkat yang dimaksudkan sebagai orang yang memperolehi ketakwaan. Kita berbincang lebih sedikit lagi tentang takwa. Takwa secara mudah seringkali dimaksudkan sebagai melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan inilah selalu yang disebut oleh khatib semasa salat Jumaat ketika memberi khutbah, bertakwalah kamu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Namun pengertian seperti ini tidak sepenuhnya tepat dan adalah jauh lebih salah lagi apabila kita menilai takwa berdasarkan penampilan zahir seseorang. Misalnya janggutnya atau jubah atau serban yang dipakainya, atau menganggap orang yang bertakwa itu sebagai mereka yang hidup seperti darwish yang meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia dan memencilkan diri serta tidak menghiraukan kehidupan bermasyarakat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahawa pandangan-pandangan demikian adalah salah. Takwa menurut beliau adalah amal qalbi. Amal qalbi ataupun perbuatan hati. Bukan perbuatan zahir. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam turut menggambarkan hal ini dengan jelasnya dalam hadis baginda yang berbunyi al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Maksud hadis ini, janganlah kamu saling mendengki, jangan saling memata-matai. Ini hadis yang panjang, tapi yang kita perhatikan ini, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhzuluhu, dan selanjutnya. Seseorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, membiarkannya terlantar dan menghinanya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, bahawa takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, di dadanya, ditunjukkan ke dadanya. Bahawa takwa itu di sini dan dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mengisyaratkan kata-katanya itu ke dada 3 kali. Jadi maknanya tempat takwa ini ialah hati. Hati merupakan tempat takwa. Bukan perbuatan yang dizahirkan. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari sekalian, takwa adalah perbuatan hati yang terletaknya
tersembunyi daripada pengetahuan manusia, bukan berdasarkan kepada tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang zahir. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengungkapkan takwa itu sebagai dhamir ayqadhathu khasyatullah. Qaradawi menjelaskan takwa itu baginya adalah dhamirun ayqadhathu khasyatullah, iaitu dhamir atau hati yang sentiasa sadar, disedarkan oleh khasyatullah, disedarkan oleh rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan demikian, dia sentiasa berhati-hati dalam tindak tanduknya dan perbuatan-perbuatannya. Jadi dhamir ayqadhathu khasyatullah. Dhamir atau hati manusia yang disadarkan oleh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ini menjelaskan bahawa ketakwaan itu tempatnya di hati. Saudara-saudari yang dihormati, jadi takwa ini ialah keyakinan yang mendalam akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seseorang. Takwa, kalau kita ingin simpulkan di sini, sebagai keyakinan yang mendalam akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seseorang, sehingga dia sentiasa berwaspada sepanjang masa agar tidak melanggar titah perintahnya yang akan mengakibatkan kemurkaan Allah. Takwa berkait rapat dengan kalimah wiqayah yang membawa maksud menjaga, memelihara, menjauhi. Jadi takwa atau al-wiqayah adalah kalimat-kalimat yang berkaitan yang boleh kita manfaatkan untuk memahami maksud takwa. Wiqayah membawa maksud menjaga, memelihara dan menjauhi. Ada ayat Al-Quranul Karim surah At-Tur ayat 27 yang berbunyi, "Famannallahu alaina wa waqana azabas samum." Maka Allah memberi kurnia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Wa waqana, wiqayah. Kalimat takwa berkaitan dengan kalimat yang sama. Wa waqana azabas samum. Memelihara kami dari azab neraka. Jadi perkataan memelihara itu adalah juga maksud wiqayah ataupun boleh kita manfaatkan untuk memahami makna takwa. Dalam surah Al-Insan misalnya, fawaqahumullahu syarra zalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan mereka keceriaan dan kegembiraan. Surah Al-Insan ayat 11. Fawaqahumullah. Allah memelihara mereka. Perkataan waqahumullah adalah berkaitan dengan perkataan takwa dan wiqayah yang kita sebutkan di sini. Jadi orang yang bertakwa ialah orang-orang yang kerana takutnya, rasa takutnya kepada Allah, maka dia sentiasa menjaga dirinya, memelihara dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, yang menyebabkan dia nantinya dimurkai. Sebaliknya, dia akan berusaha sedaya upaya untuk berbuat segala yang membolehkannya mendapat keredaannya. Jadi saya ulangi kembali bahawa orang yang bertakwa ialah orang yang kerana takutnya kepada Allah, maka dia sentiasa menjaga dirinya, memelihara dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak diredai Allah, yang menyebabkan dia nantinya dimurkai oleh Allah. Sebaliknya, dia akan berusaha sedaya upaya untuk berbuat segala yang membolehkannya mendapat keredaannya. Puasa berupaya membentuk pribadi yang bertakwa. Betapa seseorang yang berpuasa
sanggup meninggalkan makan dan minum dan keinginan atau dorongan seks dengan tujuan semata-mata mematuhi perintah Allah dan bagi mendapatkan balasan pahala darinya. Dia meninggalkan makan minum dan segala yang membatalkan puasa dengan sengaja kerana Allah. Dengan sengaja hanya semata-mata kerana Allah. Bukan kerana sakit sehingga terhalang untuknya makan dan minum. Bukan kerana ketiadaan makanan dan minuman, tapi kerana dia berniat, bertekad untuk melaksanakannya kerana Allah SWT. Bahkan di belakang manusia, ketika tiada siapa yang melihatnya, dia boleh sahaja makan dan minum kalau dia ingin. Namun dia tidak berbuat demikian kerana yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah itu ada dan Allah itu melihat apa yang dilakukannya. Puasa dengan demikian adalah atau menjadi urusan rahsia di antara hamba dengan penciptanya. Jadi puasa adalah urusan rahsia di antara hamba dengan penciptanya Allah SWT. Jadi kerana kelebihan-kelebihan inilah Allah SWT mengangkat darjat ibadah puasa ini sebagai suatu persembahan yang khusus untuknya. Berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, solat haji dan zakat adalah ibadah-ibadah yang dapat disaksikan dan dilihat oleh manusia yang lain hingga mudah disusupi dengan perasaan riak. Sebab itu, untuk ibadah yang tersembunyi ini, puasa sebagai ibadah yang tersembunyi, urusan rahsia seorang hamba dengan penciptanya, Allah menetapkan nilai ganjaran yang berbeza. Ganjaran yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melampaui kadar yang biasa. Lebih daripada kadar yang diberikan kepada ibadah-ibadah salat, zakat, tilawatul Quran, zikrullah, ibadah haji dan lain-lain. Ini dapat kita faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanah bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan akan digandakan 10 kali ganda. Ila sab'umi'ati dhi'fin. Bahkan akan digandakan hingga 700 kali ganda. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman lagi, illa saum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, ibadah puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan menetapkan berapa banyak ganjaran pahala yang bakal kuberikan. Jadi artinya kita tidak dapat mengetahui sebenarnya berapakah banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka yang berpuasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain boleh dapat 10 kali ganda ganjaran pahala hingga 700. Tetapi kadar ini tak terpakai untuk ibadah puasa. Allah menyatakan bahawa ibadah puasa ini, kalau ibadah yang lain untuk kamu, tapi ibadah puasa ini untukku, kerana itu aku sendiri yang akan menetapkan berapa banyak ganjaran pahala yang bakal kuberikan. Para ulama merumuskan beberapa maqasid puasa. Di antaranya yang
dapat kita sebutkan di sini. Yang pertama, bahawa ibadah puasa ini bertujuan membersihkan diri manusia dari dosa-dosa yang pernah dilakukan dan mengangkat mereka ke darjat ketakwaan yang lebih tinggi. Ini maqasid utama puasa, iaitu membersihkan diri manusia dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan mengangkat darjat mereka ke tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Puasa menjadi proses pembersihan diri atau proses tazkiyatun nafs bagi mencapai darjat takwa. Tazkiyatun nafs, pembersihan spiritual, pembersihan jiwa. Jadi puasa memainkan peranan penting dalam tazkiyatun nafs bagi mengangkat darjat manusia. Penghayatan ibadah puasa dengan segala tuntutannya, termasuk ibadah-ibadah sunat yang lain yang dianjurkan sepanjang bulan Ramadan, seperti salat tarawih, qiyamul lail, tadarus, bersedekah dan lain-lain. Dengan ibadah puasa dan dokongan ibadah-ibadah sunat yang lain akan berupaya mengangkat darjat manusia ke darjat muttaqin, darjat yang lebih tinggi. Dan puasa juga menjadi penebus dosa seperti yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabat al-kabair. Maksud hadis ini, salat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya menjadi mukaffiratun ma bainahun, menjadi penebus dosa di antara keduanya. Antara Jumaat dengan Jumaat, antara salat-salat 5 waktu dan juga antara Ramadan dengan Ramadan akan menjadi penebus dosa-dosa manusia di antara keduanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua dari maqasid as-saum ialah mendidik jiwa marhamah, jiwa berkasih sayang, jiwa penuh dengan rasa simpati, jiwa ingin membantu dan menolong, jiwa merasai kesusahan dan kepayahan mereka yang tercicir daripada mendapat rezeki seperti orang-orang yang lain. Merasai kesusahan dan kepayahan golongan mustadafin, iaitu fakir miskin yang memerlukan pertolongan. Kemewahan biasanya akan menyebabkan manusia lupa akan tanggungjawabnya, mudah lupa akan apa yang seharusnya dilakukannya, terutama tanggungjawab membantu orang-orang yang lain. Tetapi kelaparan dan dahaga akan dirasai, yang dirasai oleh seseorang akan menimbulkan keinsafan diri sehingga mereka dapat merasai sebahagian daripada kesusahan dan kepayahan orang-orang lain yang tidak mendapat bahagian rezeki seperti mereka. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini tidak makan sehinggalah semua orang-orang lain makan. Kita tahu bahawa Nabi Sulaiman adalah Nabi yang memiliki harta kekayaan yang tak terjangkau, tak terkira banyaknya. Namun dalam soal makan, baginda makan hanya selepas orang-orang lain makan. Ditanya pada baginda, fas'al an zalik, ditanya tentang hal tersebut. Jawab Sulaiman alaihissalam, akhafu an ashba'
fa'ansal ja'i'. Aku bimbang kalau aku kekenyangan, maka aku akan lupa orang-orang yang kelaparan. Jadi puasa mendidik kita untuk merasai sedikit kelaparan, sedikit rasa dahaga, dan ini akan membantu kita untuk memahami sebahagian daripada kesusahan orang-orang lain yang tidak mendapat rezeki sebanyak yang kita miliki. Nabi Yusuf AS kita ketahui sebagai penjaga, pemegang khazanah. Namun bila dia makan, tidak sampai kekenyangan. Bahkan orang-orang yang melihatnya dapat memahami bahawa dia makan terlalu sedikit. Dia tidak kenyang, la yashba' min ta'am. Maka ditanya kepada dia, kenapa engkau wahai Yusuf makan hanya sedikit atau terlalu sedikit? Atajawwa'a wa biyadika khaza'idul ard. Kamu ini dalam keadaan lapar atau tidak makan makanan secukupnya. Wa biyadika khaza'inul ard, sedangkan di tangan kamu adalah khazanah bumi ini. Sebab dia pemegang khazanah. Faqala in akhaf in syabi'tu an ansal ja'i'. Aku takut kalau aku jadi kenyang, maka aku akan lupa orang-orang yang kelaparan. Jadi ini gambaran para nabi, khususnya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf, yang memang memilih untuk berlapar, makan paling sedikit untuk mengekalkan rasa lapar, kerana rasa lapar itu akan mengingatkannya kepada orang-orang lain yang kelaparan, yang tidak memiliki makanan. Jadi ibadah puasa yang kita tunaikan ini turut memenuhi maksud ini, supaya kita punya kesedaran, turut mengongsi kesusahan dan kepayahan orang-orang yang tidak punya makanan atau yang tidak punya makanan yang mencukupi. Jadi kita alhamdulillah berada di awal bulan Ramadan. Marilah kita bertekad untuk menjadikan bulan Ramadan ini, terutama dalam suasana PKP yang masih berjalan, kita jadikan bulan Ramadan, sepanjang Ramadan ini sebagai madrasah, tempat latihan, tarbiyah yang boleh mengangkat darjat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah seperti yang kita sebutkan tadi bahawa ketakwaan itu ialah pembinaan jiwa, pembersihan hati, dan ini akan hanya dapat dilaksanakan dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dengan keinginan untuk sentiasa diredai oleh Allah SWT. Marilah kita mengambil kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal ibadah yang bertambah, bahkan lebih banyak daripada amal ibadah yang kita tunaikan di bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun terdahulu. Karena kita mempunyai masa dan kesempatan yang banyak terluang, masa yang mewah untuk kita melaksanakan berbagai ibadah, berzikir, tilawatul Quran, qiyamul lail, bermunajat, dan berbagai-bagai lagi. Dan bersiap sedialah kita, kerana dalam bulan Ramadan ini juga kita akan menemui Lailatul Qadar, malam yang punya kelebihan-kelebihan yang tak terjangkau oleh fikiran kita, yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala lebih daripada 1000 bulan. Jadi bersiap-siap kita untuk menemuinya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang biasa kita tunaikan lebih awal lagi. Marilah kita mendidik hati kita dengan memanfaatkan kesempatan berpuasa ini bagi meningkatkan darjat ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita dapat mencapai darjat ketakwaan yang lebih tinggi
Kerana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberi kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi berusahalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa bagi mendapat ganjaran sebesar-besarnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran, surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dahlah kamu bersegera, pantas bergerak bagi mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan juga syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ketakwaan kita atau meningkatkan darjat ketakwaan kita sehingga kita diiktiraf sebagai orang-orang al-muttaqin yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan keampunan dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sekian sahaja. Saya memohon kemaafan atas kekurangan-kekurangan yang ada. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dalam kesempatan yang singkat ini dalam usaha menambahkan ketakwaan kita, meningkatkan kualiti hidup kita, kualiti kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.